Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli shay'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kulli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi inni a'udzu bika min syururi nafsi wa min sayyiati a'mali. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini bal a'tina mahabbataka ma'rifataka. Yang saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Taufik selaku pegawai dakwah ataupun imam eksekutif Masjid Al-Istiqamah, tidak lupa juga barisan para imam, para bilal, para muazzin dan para pegawai-pegawai Masjid Al-Istiqamah. Tidak lupa juga kepada barisan Lembaga Pentadbir Masjid Al-Istiqamah yang telah memberikan laluan untuk saya bersama-sama dengan jamaah Masjid Al-Istiqamah mengungsi pengetahuan, maklumat pada malam hari ini. Mudah-mudahan pengetahuan kita, maklumat yang kita peroleh semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa seterusnya kepada ayahanda saya sendiri yang selalu hadir bersama dalam majlis syarahan, ceramah, forum yang saya sampaikan, dan tidak lupa juga kepada tuan-tuan, puan-puan, dan juga kepada pakcik saya di depan ni, di sini, cik Zaini saya yang juga selalu bersama ikut pengajian-pengajian dan ceramah-ceramah, juga syarahan-syarahan yang disampaikan. Mudah-mudahan insya-Allah kita sama-sama diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini, dan supaya perjalanan majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang akan sama-sama kita pelajari pada malam hari ini dan penyampaian yang akan disampaikan juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya teruskan, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian, mari sekali lagi kita membaca surah Fatihah atas permintaan. Ini permintaan baca surah Fatihah, tuan-tuan, bukan permintaan lagu, tuan-tuan. Ya, kalau dekat radio, ya,
Orang minta permintaan lagu tuan-tuan. Ini permintaan untuk baca surah Al-Fatihah daripada Muhammad Iman dan Muhammad Irfan, khusus untuk ibunda mereka berdua yang bernama Nur Jannah binti Dul Halim, yang menyambut hari lahirnya pada hari ini. Mudah-mudahan dengan berkat surah Fatihah yang dibacakan, yang dimintakan, yang dimohonkan oleh kedua orang anak beliau ini, InsyaAllah mudah-mudahan umurnya diberkati oleh Allah SWT, penuh dengan ketaatan dan ibadah serta peningkatan iman dari sehari ke sehari, dan insyaAllah jadi ibu yang salihah yang dapat melahirkan zuriat yang salih dan salihah juga. Begitu jugalah seterusnya untuk diri kita, mudah-mudahan kita menjadi ibu-ibu, bapa-bapa yang salih dan yang salihah, melahirkan generasi yang salih dan yang salih juga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuh al-arifin wa faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Warzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzu bika min an nushrika bika shay'an wa nahnu na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sekali lagi tuan-tuan, puan-puan, para yang saya muliakan, mari sama-sama kita memperbanyakkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala sedia menerima kita pada malam hari ini di rumahnya di atas muka bumi ini yang namanya masjid, di istana Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini yang namanya masjid. Diterimanya kita pada malam hari ini sebagai tetamu-tetamunya tuan-tuan, yang mana adalah menjadi ajaran Allah Subhanahu wa taala dan juga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tuan rumah menghormati tetamunya, untuk tuan rumah memuliakan tetamunya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan ya. Termasuk pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rahsia kejayaan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang dididikkan oleh Rasulullah SAW adalah membentuk iman. Membentuk iman. Setiap Nabi dan setiap Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali dididikkan, diajarkan, ditarbiahkan adalah dididiknya iman. Diajarkan iman, ditarbiahkan iman. Bahkan Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah lebih banyak mendidikkan iman, membina iman, membangunkan iman daripada mendidikkan dan membangunkan hukum ahkam. Selama 13 tahun terus dididikkan, diajarkan, dididikkan keimanan. Dan ini sebenarnya rahsia kejayaan Rasulullah SAW dalam pendidikan. Dia bangunkan iman terlebih dahulu. Dan antara cara membangunkan iman, tuan-tuan, sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman dengan Allah, wal yawmil akhir, dan beriman dengan hari akhirat,
falyukrim dhaifahu, hendaklah dia muliakan, hendaklah dia menghormati tetamunya. Rasulullah SAW mengaitkan perkara menghormati tetamu dengan iman. Dan berarti kata yang lain, tuan-tuan, seorang yang menghormati tetamunya, memuliakan tetamunya, maknanya dia membina iman, dia membangunkan iman, dia meningkatkan iman, dia memperkukuhkan dan meneguhkan iman. Iman ini penting, tuan-tuan. Sebaliknya, orang yang tidak menghormati tetamu, tidak memuliakan tetamu, mana dia mengabaikan pembangunan iman, dia mencuaikan peningkatan iman, dan dia melengah-lengahkan, dia melemahkan imannya itu tadi. Rasulullah kaitkan menghormati tetamu dengan iman. Sekali lagi saya bacakan hadisnya, tuan-tuan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah, ini perintah, ini perintah Rasulullah SAW, tuan-tuan, maka hendaklah dia memuliakan, dia menghormati tetamunya. Dari mana Rasulullah SAW dapat perintah ini, tuan-tuan? Kalau tidak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya betul, tuan, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk ajarkan, didikkan kepada umatnya supaya selalu memuliakan tetamu, menghormati tetamu, untuk peningkatan iman, untuk membangun iman, untuk memperkukuhkan iman dan memperkuatkan iman. Banyak cara membangunkan iman, tuan-tuan. Banyak cara memperkukuhkan iman dan meningkatkan iman. Satu daripadanya menghormati dan memuliakan tetamu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendidikkan dan mengajarkan perkara ini kepada umatnya, iaitu menghormati tetamu, memuliakan tetamu, takkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tidak memuliakan dan tidak menghormati tetamunya, tuan-tuan? Siapa pula tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan? Yang dikatakan tetamu orang yang mendatangi rumah kita, ya kan, tuan-tuan? Ya kan, tuan-tuan? Orang yang mendatangi rumah kita, orang yang mengunjungi rumah kita, orang yang menziarahi kita di rumah, itu tetamu. Dalam Islam, kewajipan menghormati tetamu selama 3 hari, tuan-tuan. Lepas 3 hari tak wajib. Dalam masa 3 hari wajib kita menghormati tetamu, memuliakan tetamu dengan layanan yang baik. Kalau kita mampu, bagi dia makan minum yang baik. Kalau rumah kita lapang, bagi dia tempat tinggal yang baik, yang elok. Itu antara cara-cara menghormati tetamu. Itu antara yang dididikkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya. Dan itu dilakukan atas dasar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita untuk menghormati tetamu, memuliakan tetamu, takkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tidak memuliakan tetamu dan menghormati tetamunya. Siapa tetamu tadi, tuan-tuan? Tetamu tadi adalah orang yang mengunjungi rumah kita. Jadi tetamu Allah adalah orang-orang yang mengunjungi rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Di atas muka bumi ini, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Rasulullah SAW mengajar kita, mendidik kita dan mengenalkan kita. Rumah Allah yang dimaksudkan di atas muka bumi ini adalah masjid. Sebab itu masjid dikatakan juga Baitullah, rumah Allah. Kaabah pun dikatakan Baitullah, rumah Allah. Dan saya nak jelaskan, tuan-tuan, ya, bila dikatakan masjid ni rumah Allah, Kaabah itu rumah Allah, bukan maknanya Allah perlukan rumah, bukan maknanya Allah perlukan perlindungan. Sebagaimana kita perlukan rumah untuk apa, tuan-tuan? Untuk perlindungan, untuk tempat tinggal kita, untuk kita tidur dan menetap, berehat dalam rumah kita. Allah tak perlukan itu semua, tuan-tuan. Allah tak perlukan rumah, Allah tak perlukan rehat, Allah tak perlukan
Rumah macam kita perlukan rumah, tapi dinamakan rumah ini bukan untuk perlindungan bagi Allah, perlindungan bagi hamba-hambanya. Yang sudi datang ke rumahnya, dimuliakan hamba-hamba tersebut, dan diangkatnya, ditinggikan darajat hamba-hamba tersebut. Dalam hadis Rasulullah SAW mendidikkan kita, tuan-tuan, bila kita nak pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ke masjid, kita dianjurkan berwudu terlebih dahulu di rumah. Itu didikan. Bila kita berwudu, maknanya apa, tuan-tuan? Kita bersihkan diri kita, jasmani kita, dan juga rohani kita. Macam mana kita bersihkan jasmani kita? Kita basuh anggota-anggota wudu, muka kita, tangan, sapu rambut di kepala, kaki dan sebagainya. Kita bersihkan anggota-anggota wudu kita. Di masa yang sama, Rasul ajarkan, didikkan, bila kita berwudu, mengalir keluar daripada air wudu tersebut dosa-dosa badan kita, tuan-tuan. Keluar dosa-dosa kita. Daripada muka kita keluar dosa muka kita, daripada tangan kita keluar dosa tangan kita, daripada kaki kita keluar daripada dosa kaki kita. Keluar bersama dengan air wudu tadi. Bersih diri kita, tuan-tuan. Ini didikan Rasulullah. Ini didikan Rasulullah. Ini ajaran Rasulullah SAW. Ajarkan kebersihan pada fizikal kita, tuan-tuan, dan juga pada rohani kita, pada jasmani kita dan rohani kita. Ini didikan Rasulullah SAW. Bila jasmani bersih, rohani pun bersih, maka disitulah kontak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun bersih. Bila kontak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersih, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kejayaan. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kemajuan. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita peningkatan diri kita, makam kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di sisi makhluknya. Bila kita berjalan pula pergi ke masjid, setiap langkah yang kita langkahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan diberinya kita ganjaran pahala dengan setiap langkah yang kita langkahkan, dan digugurkan dosa daripada setiap langkah yang kita langkahkan. Jadi bila kita melangkah ke masjid, dapat satu pahala, gugur satu dosa. Melangkah lagi, dapat satu pahala, gugur satu dosa. Berapa banyak langkah kita ke masjid, begitulah banyaknya pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, dan begitulah banyaknya dosa yang Allah Subhanahu gugurkan dari diri kita. Sampai ke masjid, masuk ke dalam masjid, kita pun meniatkan nawaitu sunnatal i'tikafi fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Saja pun niat sunat beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita masuk ke dalam masjid dengan niat tersebut, kita duduk dalam masjid, tak buat apa-apa, tu kan, duduk saja, relax saja, tuan-tuan, dapat ganjaran pahala kerana iktikaf ni tadi, tuan-tuan. Apatah lagi sambil duduk dalam masjid, baca pula Al-Quran, berzikir, apatah lagi dengarkan penyampaian ilmu. Yang menuntut ilmu itu adalah wajib, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu ke atas setiap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kan itu pendidikan, tuan-tuan. Tak secara langsung itu dididikkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW, mendorong setiap orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar suka pergi ke masjid, agar suka duduk di dalam masjid, agar suka bergiat di masjid, suka beriktikaf di masjid, suka qiyam di masjid, suka belajar di masjid, suka bertemu di masjid. Kalau nak dating sekalipun, tuan-tuan, dating kat mana, tuan-tuan? Esplanade, Botanic Garden, Sentosa, tuan-tuan. Kalau nak dating pun, kalau boleh, di masjid. Tapi nak dating dengan siapa, tuan-tuan? Tuan-tuan, puan-puan, nak dating dengan siapa?
Dengan kekasih kita lah. Yang namanya dating, takkan nak dating dengan musuh kita, ya kan tuan-tuan? Yang namanya dating tu nak dating dengan kekasih kita lah. Buat apa nak dating dengan musuh kita, tuan-tuan? Nak dating dengan gangster, tuan-tuan? Tak, tuan-tuan? Dating dengan gangster tak? Tak nak. Yang namanya dating, kita nak dating dengan kekasih kita. Siapa kekasih kita, tuan-tuan? Siapa kekasih kita, tuan-tuan? Siapa kekasih kita, tuan-tuan? Tak lain dan tidak bukan Allah dan Rasulnya, tuan-tuan. Betul ke? Kekasih kita Allah dan Rasulnya, tuan-tuan. Betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebelum kita lahir, tuan-tuan, sebelum kita wujud, tuan-tuan, lebih daripada 1400 tahun yang lalu dia dah bersabda, mata alqa ahbabi, bila aku dapat bertemu dengan kekasih-kekasih aku ini, bila aku dapat bertemu dengan kekasih-kekasihku ini. Rasulullah bersabda kepada para sahabat. Bila sahabat dengar, Rasulullah bertanya, bila dia dapat bertemu dengan kekasih-kekasihnya, sahabat berkata, qalu awalasna bi ahbabika ya Rasulullah, bukankah kami ini kekasih-kekasihmu wahai Rasulullah? Bukankah kami ini darlingmu wahai Rasulullah? Bukankah kami ini sweetheart you ya Rasulullah? Ya kan, tuan-tuan? Kadang-kadang kita pakai kekasih, darling, sweetheart, apa lagi, tuan-tuan? Honey, ya kan, tuan-tuan? Itu istilah untuk kekasih. Sahabat bertanya, awalasna bi ahbabika ya Rasulullah, bukankah kami ini kekasih-kekasihmu wahai Rasulullah? Qala, jawab Rasulullah SAW, antum ashabi, kamu adalah sahabat-sahabatku. Arti sahabat, tuan-tuan, orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Satu, orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Dua, beriman dengan Rasulullah SAW. Kalau hidup sezaman tak beriman, tak masuk sahabat. Hatta Abu Jahal, tuan-tuan, Abu Lahab, tuan-tuan, pakcik Rasulullah SAW, tak dikatakan sahabat. Walaupun hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, tak dikatakan sahabat sebab tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Sahabat adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, beriman dengan Rasulullah SAW, dan pernah lihat Rasulullah SAW. Kalau dia hidup sezaman, beriman dengan Rasulullah SAW, tapi tak pernah lihat Rasulullah SAW, pun tak dikatakan sahabat. Seperti Uwais Al-Qarni, tuan-tuan, seorang yang berbahasa Yaman, tuan, tinggalnya di Yaman, Rasulullah di Madinah, tak pernah jumpa Rasulullah SAW dan nak jumpa Rasulullah SAW, tapi tak dapat jumpa Rasulullah SAW sebab dia ada mak yang sudah tua, buta matanya lagi pula, tak boleh nak ditinggalkan mak tersebut. Berkali-kali dia minta izin nak jumpa Rasul, nak pergi ke Madinah, maknya tak bagi. Kenapa? Dia kata, kalau kau pergi, siapa nak jaga aku? Siapa nak perhatikan aku? Sebab perjalanan daripada Yaman pergi Madinah bukan macam zaman sekarang ni, tuan-tuan. Naik flight 2 jam kita dah sampai. Zaman tu jalan berhari-hari, berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan baru sampai, pergi dan balik. Jadi maknya tak izinkan. Namun dia minta, dia rayu. Akhirnya maknya mengalah, dan maknya benarkan dia pergi dengan satu syarat. Kau sampai dia dekat Madinah, jumpa tak jumpa Rasulullah SAW, kau mesti balik. Sebab kalau kau tak balik, kau dulu dekat Madinah, siapa nak jaga aku dekat tempat dia? Jadi mau pergi lah. Sampai di Madinah, Rasulullah tak ada. Rasulullah pergi perang, keluar daripada Madinah. Jadi oleh kerana janji dengan maknya, sampai di Madinah, tak jumpa Rasulullah SAW, dia balik. Dia pun balik lah, tak jumpa Rasulullah SAW. Dia tidak dikategorikan dalam kategori sahabat. Dia tak dinamakan sahabat sebab dia tak jumpa Rasulullah SAW. Dia tak lihat Rasulullah SAW. Dia hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, beriman dengan Rasulullah SAW, tapi oleh kerana tak lihat Rasulullah SAW, tak jumpa Rasulullah SAW, tak dinamakan dia sahabat. Dia namanya tabi'in. Jadi kata Rasul, kamu ni sahabat-sahabat aku. Antum ashabi, kamu adalah sahabat-sahabatku.
Iaitu orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, beriman dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah SAW, bersua muka dengan Rasulullah SAW, sekalipun walaupun hanya sekali saja, walaupun daripada jarak yang jauh. Itu sahabat. Kamu adalah sahabat-sahabatku, kata Rasulullah SAW. Ahbabi, kekasih-kekasihku. Kaumun adalah kaum. Kaumnya macam mana tuan-tuan? Bangsa apa tuan-tuan? Dia pun tak sebutkan. Dia tak kata Melayu, dia tak kata Jawa, dia tak kata Boyan, dia tak kata Bugis, dia tak kata Hindustan, dia tak katakan bangsa apa tu. Kaumun, kaum. Mana-mana kaum. Tapi kaum yang macam mana? Yu'minu Nabi, yang beriman dengan aku, yakin dengan aku, percaya dengan aku, walakin lam yarawni, tapi belum pernah melihat aku. Itu kekasih Rasulullah SAW. Itu kekasih Rasulullah SAW, tuan-tuan. Cuba kita renungkan sebentar, tuan-tuan. Didikan Rasulullah SAW dan rahsia kejadian didikan Rasulullah SAW. Rasa didikan dalam diri kita rasa kasih, rasa sayang. Dia sendiri kasih dan sayang kepada umatnya. Dia sendiri rasa kasih dan sayang kepada umatnya yang beriman dengannya, tapi belum pernah jumpa dia. Dianggapnya, diangkatnya, dijadikan umatnya yang seperti ini sebagai kekasihnya, tuan-tuan. Siapa umatnya sendiri, tuan-tuan? Yang beriman dengan Rasulullah SAW, yakin dengan Rasulullah SAW, tapi belum pernah lihat Rasulullah SAW. Tuan-tuan pernah lihat Rasulullah? Pernah, tuan-tuan? Pernah lihat Rasulullah atau tidak pernah, tuan-tuan? Beckham pernah lihat, tuan-tuan? Pernah, tuan-tuan? Maradona pernah lihat, tuan-tuan? Michael Jackson pernah lihat, tuan-tuan? Pernah, tuan-tuan? Cakaplah pernah. Saya pun pernah lihat. Selalu terlihat, tuan-tuan. Pukul 2 pagi, tuan-tuan, tengok Beckham main bola, tuan-tuan, tendang gol. Lihatlah tu. Nampaklah tu, ya kan, tuan-tuan? Tengok Michael Jackson nyanyi moonwalk pula, tuan-tuan. Nampaklah, ya kan, tuan-tuan? Tahulah tu caranya moonwalk tu macam itu, ya kan, tuan-tuan? Nampaklah tu. Pernah tengok Rasulullah, tuan-tuan? Pernah tengok dia berjalan, tuan-tuan? Pernah, tuan-tuan? Tak pernah. Rugi ke kita ni kerana tak pernah lihat Rasulullah SAW, tuan-tuan? Kalau Beckham tu, Maradona ke apa, kan, tuan-tuan, dia kan selalu tengok, tuan-tuan, dia kan pagi-pagi buta pun tengok juga, kekang mata tengok, tuan-tuan. Letak kopi secawan, letak lagi kacang, tuan-tuan, letak lagi kerepek, tuan-tuan. Pasal apa nak tengok? Tapi pernah tengok Rasulullah tak? Tak pernah. Rugi ke tak pernah tengok Rasulullah, tuan-tuan? Tak rugi. Sebab orang yang beriman dengan Rasulullah SAW, percaya dengan Rasulullah SAW, tapi tak pernah lihat Rasulullah SAW, itu adalah kekasih-kekasih Rasulullah SAW. Siapa mereka itu tadi, tuan-tuan? Agak-agak kita ni ada termasuk dalam istilah kekasih Rasulullah tak, tuan-tuan? Ada ke tak ada, tuan-tuan? Ada ke tak ada? Tuan-tuan beriman tak dengan Rasulullah? Beriman. Pernah lihat Rasulullah? Tak pernah. Adalah ciri-ciri itu. Ada pada diri kita ciri-ciri kekasih Rasulullah SAW. Kerana kita beriman dengan Rasulullah SAW, kita tak pernah lihat Rasulullah SAW. Lalu sambil lagi Rasulullah SAW, wa ana ashtaqu ilaihim, aku rindu pada mereka. Aku rindu pada mereka. Wa ana ashtaqu ilaihim la akthar, aku amat rindu pada mereka. Rasulullah dah merindui kita, tuan-tuan. Bila, tuan-tuan? 1400 tahun dulu, tuan-tuan, sebelum kita lahir, sebelum kita wujud. Sekarang dah 1432 tahun, tuan-tuan. Dah lebih. Pasal dah wujud lebih daripada itu, tuan-tuan. 1400 lebih tahun, tuan-tuan, so rindu. Kalau tuan-tuan berapa lama boleh tahan rindu, tuan-tuan? Rindu. Kan dia lagu rindu, ya kan, tuan-tuan?
Ya tak tuan-tuan? Berapa lama kita boleh tahan rasa rindu tuan-tuan? Kalau isteri kita jauh balik kampung tuan-tuan, kita tak jumpa dia, rindu tak tuan-tuan? Tuan-tuan rindu ke tak rindu? Macam tak rindu aja, biar saya adukan nanti pada orang rumahnya kat belakang nanti. Rindu kan tuan-tuan? Kakak-kakak, ibu-ibu dekat belakang, kalau suami pergi Batam, rindu tak rindu? Rindu tak rindu? Macam tak rindu saja. Jadi kalau dia tak balik pun jangan salahkan dia kan tuan-tuan. Rindu. Anak kita tak balik tuan-tuan, 2 hari tak balik. Rindu tak rindu tuan-tuan? Rindu. Bila kita rindu suami kita tak balik, apa kita buat tuan-tuan? Apa kita buat tuan-tuan? Buka wallet tuan-tuan, tengok gambar, cium. Betul tak betul tuan-tuan? Gambar tak berapa hantar lagi tuan-tuan. Ya kan tuan-tuan? Rindu. Rasulullah SAW dah rindu lebih 1400 tahun dahulu tuan-tuan. Tengok betapanya Rasulullah tahan pasal rindu tuan-tuan. Dia nak jumpa kekasihnya. Kat mana dia nak dating dengan kekasihnya tuan-tuan? Agak-agak tuan-tuan, kalau Rasul nak dating, nak jumpa kekasihnya, macam kita dating nak jumpa kekasih kita, kat mana tuan-tuan? Kat mana tuan-tuan? Esplanade, Botanic Garden, Sentosa tuan-tuan? Tidak. Rasulullah pilih tempat yang paling dia suka, tempat yang Allah juga paling suka tempat tersebut. Di mana? Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, tempat yang paling Allah suka di atas muka bumi ini adalah masjid. Masjid juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, tempat yang paling Allah dan Rasul suka. Jadi bila kita nak dating tuan-tuan dengan Rasulullah SAW, di masjid lah. Bila masanya tuan-tuan? Time-nya bila tuan-tuan? Time-nya masa macam inilah. Ada acara-acara maulid, ada acara-acara syarahan, ada acara-acara forum, ada acara-acara baca berzaji di ba'i, burda dan sebagainya, ada majlis pengajian. Itulah masa kita dating dengan Rasulullah SAW. Itulah masanya sebab kita lepaskan rindu kita kepada Rasulullah SAW. Itulah juga masanya Rasulullah SAW lepaskan rindunya dengan kekasih-kekasihnya. Siapa kekasih-kekasihnya tuan-tuan kalau bukan kita ini? Dan itulah antara rahsia kejayaan pendidikan Rasulullah SAW, ditanamkan dalam hati para sahabat rasa rindu, rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Sehingga dalam hadis yang lain, sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, tak beriman satu orang kamu itu tadi, hatta akuna, sehingga aku ini menjadi orang yang paling dia sukai, hatta akuna habba ilaihi, sehinggalah aku ini menjadi orang yang paling dia cintai, paling dia sayangi, paling dia rindui, min walidi, lebih daripada bapaknya, wa waladi, lebih daripada anaknya, wan nasi ajmain, dan lebih daripada manusia lain. Tuan-tuan, malam hari ini telah memenuhi hasrat Rasulullah SAW merindui kekasih-kekasihnya. Tuan-tuan sanggup tinggalkan rumah pada malam minggu tuan-tuan, sanggup tinggalkan program TV yang baik-baik, yang elok-elok yang selalu kita tengok tuan-tuan, sanggup tinggalkan kita punya dating, nak pergi makan seafood tuan-tuan, ya kan? Sanggup tinggalkan apa urusan lain kerana nak datang ke Masjid Al-Istiqamah ini, nak tahu rahsia kejayaan pendidikan Rasulullah SAW. Tuan-tuan adalah kekasih-kekasih Rasulullah SAW. Puan-puan juga adalah kekasih-kekasih Rasulullah SAW yang dirindui oleh Rasulullah SAW. Ini antara bentuk pendidikan Rasulullah SAW. Pendidikan yang seperti inilah yang Rasulullah didikkan kepada para sahabat dan juga yang lain-lain.
Seperti Uwais Al-Qarni tadi tuan-tuan, tak pernah jumpa Rasulullah SAW. Amat merindui Rasulullah SAW, amat ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi apakah daya? Seperti yang saya sampaikan tadi, dia ada seorang ibu yang sudah tua, buta lagi pula matanya. Dia tinggal di Yaman, Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Berapa jauh perjalanan Yaman pergi ke Madinah tuan-tuan? Berapa lama tuan-tuan? Kalau sekarang ni naik flight, kapal terbang, 2-3 jam dah sampai tuan-tuan. Balik hari pun boleh tuan-tuan, sebab satu hari ada 24 jam. Kalau pergi 2 jam, balik 2 jam, baru 4 jam. Dalam masa satu hari sekarang boleh pergi balik tuan-tuan. Zaman dulu tuan-tuan, Yaman nak pergi Madinah, berapa jauh tuan-tuan? Jauh perjalanan pula dengan unta, dengan kuda, dengan jalan kaki, merentasi pula padang pasir tuan-tuan, terdedah kepada ancaman-ancaman lanun dan sebagainya tuan, perompak dan sebagainya. Lama tuan-tuan. Sebab itu maknya Uwais ni tuan-tuan tak membenarkan Uwais pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Tetapi oleh kerana Uwais hari-hari merayu, memujuk, akhirnya maknya melepaskan dia dengan syarat tadi. Sampai saja kau di Madinah, jumpa Rasulullah SAW atau tak jumpa Rasulullah SAW, kau mesti balik. Uwais berangkat, tinggalkan maknya yang tua lagi buta, berangkat menuju ke Madinah tuan-tuan. Jalan kaki tuan-tuan, merentasi padang pasir tuan-tuan, berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, pergi dan balik tuan-tuan. Sampai di Madinah, Uwais diberitahu Rasulullah SAW tak ada di Madinah. Rasulullah keluar daripada Madinah sebab berperang dengan sahabat-sahabat yang lain. Uwais dah berjanji dengan ibunya, sampai di Madinah, jumpa tak jumpa Rasulullah SAW, dia harus pulang. Dia pulang, tak jumpa Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tahu tuan-tuan, ada kontak hati ni tuan-tuan. Kita jangan kasih ada kontak hati tak tuan-tuan? Ada tak ada tuan-tuan? Apa kontak hati kita tuan-tuan? Rindu. Bila dah rindu tuan-tuan, mandi pun tak basah, ya kan tuan-tuan? Makan pun tak kenyang, ya kan tuan-tuan? Tidur pun tak lena, ya kan tuan-tuan? Betul tak tuan-tuan? Itu kan rindu namanya tuan-tuan. Tengok bulan mengambang tuan-tuan, ya kan? Tengok gambar tuan-tuan, ya kan? Cium gambar, ya kan tuan-tuan? Itu kan rindu tuan-tuan. Pasal ada kontak tuan-tuan. Dia tahu Uwais datang cari dia, tapi Uwais terpaksa balik sebab dah janji dengan mak. Lalu Rasulullah berpesan kepada para sahabat, nanti lepas wafatnya aku, kamu hendaklah cari seorang yang namanya Uwais Al-Qarni. Carilah Uwais Al-Qarni. Rasul pesan kepada sahabat. Siapa tu sahabat? Sahabat ni satu tingkatan di atas, generasi di bawahnya pula. Yang jumpa Rasulullah SAW namanya sahabat, yang tak jumpa Rasulullah SAW tapi jumpa sahabat namanya tabi'in. Jadi Uwais Al-Qarni ni tuan-tuan, di tingkatan bawah, satu tingkat di bawah sahabat, dia termasuk dalam tabi'in. Namun kata Rasulullah SAW, nanti lepas wafat aku, hendaklah kamu wahai sahabat-sahabatku cari seorang namanya Uwais Al-Qarni. Orangnya begini, 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 rupanya begini, 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 tandanya begini, begini, begini. Dia asal daripada Yaman. Untuk apa? Kata Rasulullah, minta doa daripada dia. Minta dia doakan kamu. Minta dia doakan kamu. Sahabat diajar, dididik minta doa tuan-tuan. Dari siapa tuan-tuan? Seorang yang di bawah darajat sahabat. Pasal didik sahabat, minta doa walaupun daripada seorang yang di bawah darajat mereka. Apatah lagi minta doa daripada orang yang di atas darajat kita. Siapa orang di atas darjat kita tuan-tuan? Mak bapak kita, datuk nenek kita, guru-guru kita,
Pakcik-pakcik kita, makcik-makcik kita tu kan orang yang di atas level kita, tuan-tuan. Kalau sahabat dididik, diajar oleh Rasulullah SAW, cari Uwais Al-Qarni, padahal Uwais Al-Qarni di bawah satu darajat sahabat. Rasul didik dan ajarkan supaya sahabat minta doa daripada Uwais Al-Qarni. Kenapa, tuan-tuan? Sebab doa Uwais Al-Qarni sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia sangat rindu Rasulullah SAW dan sangat ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW dan berusaha nak jumpa Rasulullah SAW. Jalan daripada Yaman pergi ke Madinah, tinggalkan mak yang tua yang sudah buta matanya tu. Kenapa, tuan-tuan? Nak jumpa Rasulullah SAW, tuan-tuan. Nak jumpa Rasulullah SAW. Jalan daripada Yaman pergi ke Madinah, berhari-hari, berminggu-minggu jalan, tinggalkan mak yang tua lagi buta matanya di Yaman, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Nak jumpa Rasulullah SAW, nak tengok Rasulullah SAW, nak lepaskan rindu pada Rasulullah SAW. Tapi tak jumpa. Namun Rasul tahu, tuan-tuan, sebab dia ada connection dengan hati. Allah pun bagi tahu Rasulullah SAW tentang Hasan Uwais ni. Tak jumpa Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah ajarkan para sahabat minta doa Uwais Al-Qarni. Kenapa? Doanya makbul, mustajab. Suara Uwais Al-Qarni ni, tuan-tuan, sangat dikenali di kalangan malaikat. Sangat dikenali di kalangan malaikat. Saya kalau nyanyikan satu lagu pada sekarang ni, tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, siapa nyanyi lagu tersebut? Yesterday. Siapa nyanyi, tuan-tuan? Siapa nyanyi, tuan-tuan? Kan ada rancangan TV, tuan-tuan, kan? Lengkapkan lirik lagunya, kan, tuan-tuan? Apa lirik lepas tu, tuan-tuan? Yesterday. Apa lagi tu? Siapa tak tahu, tak ingat. Siapa nyanyi lagu tu, tuan-tuan? Ya? Beatles, kan? The Beatles, kan, tuan-tuan? The Beatles. Ini mungkin generasi 60-an yang kenal Beatles lah, tuan-tuan, ya kan? Generasi 70-an, 80-an, 90-an mungkin tak kenal Beatles, ya kan, tuan-tuan? Kau laksana bulan tinggi di atas kayangan. Siapa nyanyi, tuan-tuan? Tuan-tuan? Siapa nyanyi, tuan-tuan? Piramli, ya kan? Kenal kita, tuan-tuan. Siapa masyhurnya? Masyhurnya nada tersebut. Begitulah masyhurnya suara Uwais Al-Qarni ini, dikenali para malaikat. Bersuara saja Uwais Al-Qarni sampai ke langit, semua malaikat di langit kenal ini Uwais Al-Qarni. Ini suara Uwais Al-Qarni. Malaikat aminkan doa Uwais Al-Qarni, tuan-tuan. Uwais Al-Qarni baca doa, yang aminkan siapa, tuan-tuan? Malaikat. Tadi Ustaz Hasbi baca doa, yang aminkan siapa, tuan-tuan? Tuan-tuan lah aminkan. Garanti makbul tak, tuan-tuan? Garanti makbul, tuan-tuan? Belum garanti lagi, tuan-tuan. Belum garanti lagi. Tapi kalau malaikat yang aminkan, tuan-tuan, garanti makbul tak, tuan-tuan? Garanti punya makbul. Kenapa garanti makbul? Kenapa, tuan-tuan, garanti makbul? Sebab malaikat tak berdosa. Malaikat hamba-hamba Allah yang taat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka buat apa pun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia perintah sujud pada Nabi Allah Adam, sujud hormat. Malaikat sujud hormat, tuan-tuan. Iblis, dia perintah sujud, tuan-tuan. Dia sujud tak? Tak ada sujud dia. Dia kata aku lebih baik daripada dia, daripada Adam. Itu sifat iblis. Malaikat sujud hormat Nabi Allah Adam AS, tuan-tuan. Itu manusia yang pertama dihormati oleh malaikat, tuan-tuan. Jadi malaikat bila aminkan, tuan-tuan, doa, pasti garanti 110%, tuan-tuan. 200% makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Rasulullah berpesan kepada sahabat, hendaklah kamu cari Uwais Al-Qarni.
seorang yang namanya Uwais Al-Qarni daripada Yaman, tanda tanya begini. Kalau kamu jumpa dia, minta dia doa. Rasul tak pesan minta dia emas, minta dia perak, minta dia harta, minta nombor ekor, tuan-tuan. Tak ada. Minta doa, tuan-tuan. Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, tuan-tuan, Sayyidina Umar, tuan-tuan, ketika menjadi khalifah, dia cari setiap kali ada rombongan haji datang daripada Yaman, dia akan tanya, ada tak orang nama Uwais Al-Qarni? Sampai satu ketika musim haji, tuan-tuan, ada rombongan daripada Yaman datang. Saya nak tanya, ada tak orang nama Uwais Al-Qarni? Ada pula, tuan-tuan. Kata, saya Uwais Al-Qarni. Tengok tanda-tandanya, macam yang saya sebutkan tanda-tandanya, memang betul dia Uwais Al-Qarni. Tanda-tanda itu ada pada dirinya. Apa Sayyidina Umar buat, tuan-tuan? Wahai Uwais, doakan aku. Kata Uwais, kau sahabat Rasulullah, kau adalah khalifah, kau juga adalah mentua Rasulullah SAW, kau adalah orang yang ditakuti oleh iblis. Iblis pandang wajah Sayyidina Umar, tuan-tuan, iblis lari, tuan-tuan. Kata Rasulullah SAW, wahai Umar, engkau ni kalau lalu dekat satu lorong, kalau iblis tahu kau lalu dekat lorong tersebut, dia tak nak lalu dekat lorong tersebut, dia akan cari lorong lain. Pasal apa? Tak nak bertemu muka dengan Sayyidina Umar. Takutnya, gerunnya iblis dengan Sayyidina Umar, tuan-tuan. Begitu hebat Sayyidina Umar, tuan-tuan. Antara sahabat yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah SAW, ada 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah SAW. Seorang daripadanya ada Sayyidina Umar, tuan-tuan. Namun bila bertemu dengan Uwais Al-Qarni yang doanya makbul, suaranya amat dikenali oleh para malaikat, namanya juga amat masyhur di kalangan para malaikat, Sayyidina Umar dengan rasa tawadhu, rendah diri, tuan-tuan. Ini didikan Rasulullah, tuan-tuan. Dengan rendah diri, tawadhu, tuan-tuan, minta doa Uwais Al-Qarni, tuan-tuan. Minta doa Uwais Al-Qarni, tuan-tuan. Uwais pun doakan dia. Dia pun aminkan bersama dengan para malaikat, tuan-tuan. Sayyidina Umar berjaya, tuan-tuan, dalam misi dia sebagai khalifah. Dia dapat kalahkan Rom, dia dapat kalahkan Parsi, tuan-tuan. Di zaman Sayyidina Umar, tumbang kerajaan Rom, tumbang kerajaan Parsi, tuan-tuan. Hebatnya doa Uwais Al-Qarni tadi, tuan-tuan. Dengan doa itu Sayyidina Umar berusaha tumbang kerajaan Rom, tumbang kerajaan Rom, tumbang kerajaan Parsi. Rom dekat Mesir kalah, Rom dekat utara semenanjung Arab kalah, Parsi dekat Iran sekarang pun kalah, tuan-tuan. Jadi negara Rom yang di utara Afrika sekarang ni Libya, Tunisia, Maghribi, itu semua tanah jajahan Rom dulu, tuan-tuan. Iraq, Lebanon, Palestin, Syria, itu semua tanah jajahan Rom, tuan-tuan. Zaman Sayyidina Umar, Rom keluar daripada kawasan tersebut, tuan-tuan. Sayyidina Umar dapat menaklukinya. Begitu juga dengan Parsi yang sekarang Iran, tuan-tuan, dapat ditakluki oleh Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar, tuan-tuan. Antaranya kerana keberkatan doa Uwais Al-Qarni, tuan-tuan, dan kerana tawadhu'nya Sayyidina Umar, tuan-tuan. Walaupun dia seorang sahabat, begitu dipesan oleh Rasulullah SAW, cari Uwais Al-Qarni, minta doa Uwais Al-Qarni, dia tak segan silu, tuan-tuan. Cari dia Uwais Al-Qarni, minta doa Uwais Al-Qarni, tuan-tuan. Itu tawadhu'nya, didikan Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Yang demikian, tuan, kita pun nak tawadhu'nya. Jangan mentang-mentang aku ni bapa, dia ni anak, tak payahlah minta doa dia. Patutnya dia minta doa aku, sebab aku bapa, dia anak. Aku ni datuk, dia cucu, ya kan? Tak payah nak minta doa dia. Patut dia minta doa aku datuk. Tidak, tuan-tuan. Doa anak mungkin lebih mustajab dari doa bapa. Doa cucu mungkin lebih mustajab dari doa datuk dan nenek. Kenapa? Mungkin anak tu lebih tekun beribadah,
Ya kan? Mungkin anak tu lebih rajin dating dengan Rasulullah SAW di masjid. Kita pula dating dekat mana tuan-tuan? Na'udzubillah min dzalik. Daripada kita pergi dekat supermarket beratur panjang-panjangnya kan tuan-tuan. Nah apa tu? Beli nombor. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin bukan kat sini orangnya tu, orang lain tuan-tuan, ya kan? Orang lain tuan-tuan. Kalaulah ada orang tua yang seperti itu, bapak yang seperti itu, datuk yang seperti itu, moyang yang seperti itu, tapi cucunya pula orang yang rajin pergi ke masjid, anaknya pula orang yang rajin pergi ke masjid tuan-tuan. Yang setiap kali pergi ke masjid itu dia mendapat kekasih, dapat kasih Allah dan kasih Rasulullah SAW, dan doanya makbul pula tuan-tuan. Janganlah kita rasa segan silu tuan-tuan. Doakan bapak ya. Pasal apa? Bapak nak keluar bawa teksi pagi ni, tak tahu rezeki macam mana. Tolong doakanlah ya. Doakan bapak ya. Bapak nak pergi haji ni ya, mudah-mudahan bapak sabar, tabah, sihat, walafiat, dapat buat ibadat dengan baik. Tolong doakan bapak ya. Bapak nak kahwin lagi satu. Boleh tak tuan-tuan? Doakan ya supaya mak engkau pun reda, terbuka hati, nak izinkan bapak kahwin lagi satu. Boleh tak boleh tuan-tuan? Kalau mampu silakanlah. Kalau caranya betul pun silakanlah. Kalau boleh tanggung 2, 3, 4 silakanlah. Anak dia pun berdoa, ya Allah, bapakku ni kepingin saya nak kahwin lagi satu. Berikan dia kemampuan ya Allah, zahir dan batin. Buatkan hati ibuku pun senang, gembira terima madu baru. Amal sentosakan rumah mereka, hidup mereka, ya kan tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan saya kata demikian tuan-tuan? Sebab sekarang ni di Singapura tuan-tuan, peratusan perempuan-perempuan yang lanjut usia, yang belum kahwin dah ramai tuan-tuan. Jadi masalah pula pada negara. Apa masalahnya tuan-tuan? Kalaulah perempuan-perempuan ni tua, tak ada suami, tak ada anak, siapa nak tanggung? Atas kebenaran siapa nak tanggung tuan-tuan? Ya kan? Itulah antara hikmahnya Islam tu membenarkan orang-orang lelaki tu kahwin lebih dari satu kalau dia mampu. Tak mampu jangan. Kalau dia belum adil, tak berlaku adil, tak boleh tuan-tuan. Kalau dia mampu boleh berlaku adil. Saya ingat ibu-ibu di belakang kena understanding lah, ya kan? Kesian kau sejenis yang mungkin lama, ya kan, tak ada pasangan, tak ada anak. Bagilah, galakkanlah, kasih motivasi. Bang kahwin bang. Saya ada kenal ni, saya punya kawan di bang, memang dia lama tak kahwin, dah lanjut usianya, ya kan, dah 40 tahun, dah 50 tahun, tapi single lagi, ya kan. Saya tahu dia bang baik bang, bang kahwinlah dia. Saya galakkanlah, dengan syarat dia mampu, boleh berlaku adil tuan-tuan. Itu garis pandu yang digaris pandukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada perkara tadi tuan-tuan ya, doa. Ini antara kejayaan, rahsia kejayaan pendidikan Rasulullah SAW. Doa tuan-tuan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah puncak ibadah. Doa itu adalah kepala ibadah. Doa itu adalah otak ibadah. Mana betul-betul doa itulah yang menggerakkan sesuatu perkara tuan-tuan. Doa yang macam mana? Doa daripada orang yang hatinya ikhlas, jujur, takut, bertakwa, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang seperti itulah yang power tuan-tuan. Bila dia berdoa ada tuan-tuan, ada kita selalu nak power ya kan tuan-tuan. Inilah antara rahsia-rahsia kejayaan Rasulullah SAW. Dia doa tuan-tuan.
Dia doakan. Tak cukup dia doakan untuk umatnya di dunia ini tuan-tuan, dia doakan umatnya di akhirat tuan-tuan. Di dunia ini tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan saya siapkan slide ni yang lain tuan-tuan, tapi sampaikan lain pula. Pasal idea datang lain tuan-tuan. Sebab tu saya tak pindah-pindah slide dari tadi tuan-tuan. Ni idea tengah datang ni tuan-tuan, sampai. Yang siapkan slide-nya lain tuan-tuan, tapi yang datangnya lain. Begitu biasanya saya alami tuan-tuan. Dah siap lain, tapi ilham yang Allah bagikan lain, kita sampaikan yang fresh tuan-tuan. Yang langsung ilham datang daripada Allah SWT, itulah yang dibagikan. Walaupun dah siapkan slide ni tuan-tuan, doa tuan-tuan. Satu daripada slide yang saya siapkan tuan-tuan, Rasulullah berdoa. Bila mana Rasulullah SAW membaca sepotong ayat Al-Quran, Rabbi innahunna adlanna kathiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. Ini ayat Quran tuan-tuan. Kata-kata Nabi Allah Ibrahim Allah abadikan dalam Al-Quran. Artinya Rabbi, Tuhanku, innahunna, sesungguhnya mereka ini, iaitu berhala-berhala itu tadi, adlanna kathiran minan nas, berhala-berhala telah banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, barang siapa yang ikut aku, dia adalah daripada golongan aku. Ini kata-kata Nabi Allah Ibrahim dalam Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW baca pula ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kata-kata Nabi Allah Isa pula. Kata Nabi Allah Isa dalam Quran yang Allah jadikan sebagai satu daripada ayat Quran, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kata Nabi Allah Isa, in tu'adzibhum, ya Allah, seandainya kau siksa hamba-hamba ini, kau siksa mereka ini, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka ini adalah hamba-hambamu. Kau nak siksa ke, kau nak ampunkan ke, terserah pada kau. Wa in taghfir lahum, seandainya kau ampunkan mereka pula, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya kaulah yang maha mulia, kaulah yang maha bijaksana. Terserah padamu ya Allah. Ini didoakan, dikatakan oleh Nabi Allah Isa AS terhadap umatnya. Kalau ada siapa yang mungkin nak disiksa oleh Allah SWT, terserah pada Allah. Kalau ada yang Allah nak ampunkan pun terserah pada Allah SWT. Bila Rasulullah SAW membaca dua ayat ini tuan-tuan, dia pun angkat tangan. Farafa yadaihi, dia angkat kedua belah tangannya tuan-tuan. Lalu dia berkata, Allahumma ummati ummati, ya Allah, umatku umatku. Wa baka, dan dia menangis tuan-tuan, berdoa sambil menangis tuan-tuan. Untuk siapa dia doakan tuan-tuan? Untuk isteri dia, untuk anak-anaknya tuan-tuan, untuk sahabat-sahabatnya. Dia doa untuk seluruh umatnya. Allahumma, itu kan doa dia kan tuan-tuan. Kalau kita berdoa apa kita mulakan tuan-tuan? Allahumma, doa. Allahumma ummati ummati, ya Allah, umatku umatku, sampai dia menangis berlinang air mata tuan. Takut bimbangnya dia terhadap umatnya. Kalau Allah azab umatnya, kalau Allah umatnya tak ikut dia, kemudian diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana keadaan umatnya yang tak nak ikut dia dan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Untuk umat yang seperti ini tuan-tuan, yang tak ikut dia, yang akan diazab oleh Allah SWT, dia doakan tuan-tuan, dia doakan. Apatah lagi kalau yang ikut, apatah lagi kalau yang taat, apatah lagi kalau yang patuh.
Yang tak ikut, dia doakan, Allahumma ummati, ummati, ya Allah, umatku, umatku, sampai dia menangis. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammadin wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkika. Pergi kau kepada Muhammad, tanya kepada dia. Padahal Allah tahu. Saja Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Jibril tanya. Saya nak jadikan bukti, nak bagi tahu pada umat Rasulullah SAW kenapa Rasul menangis. Pergi kau tanya pada Muhammad, apa yang dia menangis. Jibril pun turunlah ke dunia, bertemu dengan Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa Rasul menangis. Fa'akhbarahu Rasulullah SAW. Rasul beritahulah kenapa dia menangis. Kerana dia sangat inginkan umatnya beriman. Dia tak ada seorang pun umatnya yang masuk dalam neraka atau diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak mahu, tuan-tuan. Dia takut umatnya masuk neraka dan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut, tuan-tuan. Jadi dia doakan supaya seluruh umatnya kalau boleh masuk ke dalam syurga bersama dengan dia. Dalam hadis yang lain dia bersabda, tuan-tuan, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umat masuk syurga. Semua umat masuk syurga. Illa man aba, kecuali yang tak ada. Ini yang dikhuatiri oleh Rasulullah SAW. Ini yang dibimbang oleh Rasulullah SAW. Ini yang ditakut oleh Rasulullah SAW. Umatnya yang ingkar. Bila mana umatnya ingkar, Allah akan azab umat tersebut, masukkan ke dalam neraka. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang dibimbang oleh Rasulullah SAW. Ini yang sangat tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyatakan demikian, tuan-tuan, dalam ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul daripada kalangan kamu yang sangat belas, sangat kesian, sangat simpati terhadap apa pun yang kamu alami. Kesusahan hidup yang kamu alami, Rasul rasa juga, tuan-tuan. Kepayahan hidup kamu, Rasul rasa, tuan-tuan. Keduka citaan kamu, Rasul rasa, tuan-tuan. Harisun alaikum, sangat ambil berat, sangat menginginkan keimanan kamu. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang yang beriman dia sangat kasih, dia sangat sayang, tuan-tuan. Ini perasaan Rasulullah. Bila mana dua ayat sebelum ini menggambarkan dua orang Nabi, yang satu terima pengikut kalau pengikut ikut dia, tak ikut tak terima. Yang satu lagi serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak azab ke, Allah nak ampunkan, terserah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah SAW, tuan-tuan, dia tak bersikap seperti dua Nabi sebelum itu. Sikapnya terhadap umatnya, azizun alaihi ma anittum. Dia sangat belas, dia sangat kasih, dia sangat simpati terhadap apapun kesulitan, kepayahan yang kamu alami. Harisun alaikum, sangat ambil berat. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang yang beriman dia sangat kasih dan sangat sayang. Jadi bila dia baca dua ayat tadi, tuan-tuan, dia berdoa, Allahumma ya Allah, ummati, ummati, umatku, umatku, sampai menangis berlinang air mata, tuan-tuan. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi, malaikat Jibril turun bertanya kepada Rasulullah SAW, apa sebab dia menangis. Rasulullah menjelaskan, kerana simpatinya, bimbangnya terhadap umatnya, tuan-tuan. Bimbangnya Rasul terhadap nasib umatnya masuk dalam neraka nanti. Na'udzubillah min dzalik. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammadin, pergi ke kepada Muhammad. Faqul, katakan kepada dia, inna sanurdika fi ummatika wa la nasuka. Kami akan buat hatimu rida, senang, gembira terhadap umat kau.
kami tidak akan menyinggung perasaan hatimu, merosakkan perasaan hatimu. Kami tidak akan menyakiti hati. Maknanya tuan-tuan, seolah-olah Allah jamin. Seolah-olah Allah jamin. Apa jaminan tuan-tuan? Jamin semua umat Rasulullah masuk syurga. Sebab kalau ada seorang pun umat yang masuk neraka, hatinya akan rasa sedih, hatinya akan rasa pilu, hatinya akan terguris kerana ada umatnya yang masuk neraka. Maka itu Allah Subhanahu berkata, inna sanudhika, kami akan buat hatimu redha fi ummatika, terhadap umatmu, wala nasubuka, kami tidak akan menyakitimu wahai Rasulullah SAW. Tapi kalau ada umat dia yang masuk neraka juga tuan-tuan, itu bukan pilihan Allah, itu bukan pilihan Rasulullah SAW, tapi pilihan umat yang berkenaan. Ini yang harus kita faham tuan-tuan. Begitu Rasulullah SAW bersungguh-sungguh mendoakan untuk umatnya tuan-tuan, sebelum umatnya yang datang lahir wujud, dia dah doakan Allahumma ummati ummati. Ada hadis yang lain menceritakan pula tuan-tuan, nanti di akhirat kita semua akan merentasi siratal mustaqim. Orang yang pertama merentasi siratal mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siratal mustaqim macam mana tuan-tuan? Ada riwayat menceritakan 1000 tahun dalam mendatar, 1000 tahun dalam mendaki, 1000 tahun dalam menjunam tuan-tuan. Macam mana bentuk siratal mustaqim? Sehalus rambut yang paling halus, setajam pedang yang paling tajam. Cuba gambarkan tuan-tuan, jalan di atas laluan seperti itu, sehalus rambut yang paling halus, setajam pedang yang paling tajam. 1000 tahun mendatar, 1000 tahun mendaki, 1000 tahun menurun. Tuan-tuan sanggup nak jalan? Sanggup tuan-tuan? Sanggup nak jalan dari surga macam itu tuan-tuan? Tak sanggup kita, tak larat kita tuan-tuan. Tapi ada orang yang lalu atas siratal mustaqim selaju kilat, ada yang lalu selaju angin, ada yang lalu selaju kuda yang berlari kencang tuan-tuan. Bergantung pada amal masing-masing. Cinta mereka kepada Rasulullah SAW, masing-masing rasa cinta tuan-tuan. Rasulullah orang yang pertama merentasi siratal mustaqim, dan jejak saja kaki di hujung siratal mustaqim, dah sampai di hujung sana tuan-tuan. Dah sampai dekat ambang syurganya tuan-tuan, pintu syurganya. Tuan-tuan kalau sampai dekat pintu syurga, tuan-tuan nak tunggu lagi tak tuan-tuan? Nak tunggu isteri yang mesti terhege-hege dalam kat belakang tak tuan-tuan? Terhege-hege. Aku dah sampai dekat pintu syurga ni, bidadari dah pakai, bang mari masuk bang, bang mari masuk bang, link mari masuk link. Ini istana dah siap link, makanan semua dah siap link, katil pun dah siap link, mari link. Bidadari panggil tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan tunggu isteri kita terhege ke tuan-tuan? Terhege. Sudahlah. Ini bidadari aku dah tunggu. Saya garanti punya tuan-tuan. Bohong orang kata aku tunggu kau dekat pintu syurga. Konon. Tak adalah. Kalau dah nampak bidadari cantik tuan-tuan, joget lagi macam joget Hawaii tuan-tuan dia kan, panggil lagi kan, makanan sudah siap terhidang tuan-tuan. Istana pula, bukan calang-calang istana tuan-tuan. Nak tunggu lagi ke? Isteri kita yang terhege-hege lagi berjalan ni, terhumbang-ambing tuan-tuan. Kerana amalannya tak baik atau apa, si isteri nak tunggu suaminya lagi ke tuan-tuan? Nak tunggu ke tuan-tuan? Kalau saya tak nak tunggu tuan-tuan, kau punya pasal lah. Dulu ajak pergi masjid, tak nak tidur kat rumah. Ajak dengar syarahan, kau nak dengar apa tu? Radio pula, FM 93.4 ke apalah yang kan tuan-tuan. Ini dah sampai dekat pintu syurga, kalau aku tunggu, tak ada lah. Tu bidadari dah tunggu dulu.
Dah panggil. Kalau saya masuk tuan-tuan, tinggalkan ni semua ni. Tapi Rasulullah SAW tuan-tuan, dia dah sampai dekat pintu syurganya tuan-tuan. Pintu syurga Rasulullah macam mana tuan-tuan? Macam mana tuan-tuan? Agak-agak syurga Rasulullah sama dengan syurga kita tuan-tuan. Sama tak tuan-tuan? Sama ke tak sama tuan-tuan? Kalau kita masuk syurga tuan-tuan, syurga kita dengan syurga Rasulullah sama ke tak sama tuan-tuan? Sama ke tak sama tuan-tuan? Garanti punya tak sama. Garanti punya tak sama. Syurga Rasulullah, syurga yang paling tinggi, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling cantik, yang paling nikmat. Namun bila sampai dekat pintu syurganya tuan-tuan, dia tak masuk tuan-tuan. Dia tak masuk tuan-tuan. Dia doa, Rabbi salim, salim, Rabbi salim, salim, Rabbi salim, salim, Rabbi salim, salim. Artinya apa tuan-tuan? Tuhanku selamatkanlah, Tuhanku selamatkanlah. Dia doa untuk siapa tuan-tuan? Untuk siapa tuan-tuan? Untuk umatnya. Untuk umatnya. Yang baik amalnya selamat, yang tak baik amalnya dia jatuh. Tapi kerana cinta dia pada Rasulullah SAW, banyak ingatan dia pada Rasulullah SAW, dia jatuh tuan-tuan. Ada 2 cangkuk tuan-tuan. Ini hadis menceritakan tuan-tuan, di kiri kanan siratal mustaqim ada 2 cangkuk tuan-tuan. Bila mana ada orang daripada umat Rasulullah SAW yang lalu tak cukup amalnya, dia jatuh. Tapi kerana cintanya pada Rasulullah SAW, cangkuk ni angkat dia tuan-tuan, angkat, letak balik dekat siratal mustaqim. Jalan lagi, jalan lagi tuan-tuan. Kalau amalnya tak cukup, jatuh dia. Tapi ada rasa cinta pada Rasulullah SAW. Cangkuk ni tuan-tuan, peranan dia, cangkuk yang jatuh tadi, angkat, letak balik dekat satu mustaqim, jalan lagi. Itu berbekal pula dengan cinta Rasulullah SAW tuan-tuan. Berbekal pula dengan cinta Rasulullah SAW. Kalau amalnya tak cukup, cinta dia pada Rasulullah SAW pun dah habis. Namun dia belum sampai ke pintu syurganya tuan-tuan, dia jatuh. Rasul doa, Rabbi salim, salim, Rabbi salim, salim, Rabbi salim, salim. Tuhanku selamatkanlah, Tuhanku selamatkanlah, Tuhanku selamatkanlah. Kalau masih ada lagi cinta dia pada Rasulullah SAW, itu cangkuk akan angkat lagi tuan-tuan. Tapi kalau habis cintanya, habislah. Jatuh terus. Jatuh ke mana tuan-tuan? Jatuh ke mana tuan-tuan? Jatuh ke mana tuan-tuan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Neraka jahannam, na'udzubillah min dzalik. Rasul doa tuan-tuan. Di dunia dia doa, di akhirat pun dia doa tuan-tuan. Kalau ada orang yang tak dapat juga doa Rasulullah SAW, memanglah dia umat Rasulullah SAW yang paling celaka, yang paling celaka nasib. Macam mana nak jauhkan kecelakaan nasib kita nanti di akhirat tuan-tuan? Cinta pada Rasulullah. Ada seorang sahabat datang jumpa Rasulullah SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah, bila hari kiamat? Bila akan berlakunya hari kiamat? Bila tuan-tuan tahu bila berlaku hari kiamat? Tak ada seorang pun yang tahu. Hatta Rasulullah pun tak tahu bila berlaku hari kiamat. Lalu Rasul bertanya, ma'adatta laha, apa yang kau dah siapkan untuk menghadapi kiamat? Dia kata, wahai Rasulullah, aku tak siapkan sembahyang yang banyak, puasa yang banyak, ibadah yang banyak. Sebab memanglah sedikit amalnya, ibadah sedikit. Tapi aku siapkan rasa cinta padamu, wahai Rasulullah. Aku siapkan rasa cinta padamu, wahai Rasulullah. Lalu sabda Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahbab.
seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau dia cinta Allah, dia akan bersama dengan Allah. Kalau dia cinta Rasulullah, dia akan bersama dengan Rasulullah. Kalau dia cinta dengan para sahabat, dia akan bersama dengan para sahabat. Kalau dia cinta dengan para ulama, dia akan bersama dengan para ulama. Kalau dia cinta dengan para rasul, dia akan bersama dengan para rasul. Kalau dia cinta dengan para penyanyi, dia akan bersama dengan para penyanyi. Kalau dia cinta dengan para pemain bola, dia akan bersama dengan para pemain bola. Nah, begitulah seterusnya, tuan-tuan. Bekal cinta, tuan-tuan. Bekal cinta. Inilah antara rahsia didikan Rasulullah SAW. Apa dia, tuan-tuan? Doa satu. Apa lagi, tuan-tuan? Rasa cinta, tuan-tuan, terhadap siapa? Terhadap Allah dan Rasul. Dan itulah antara pesanan-pesanan yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Ajarkan anak kamu 3 perkara: cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada Al-Quran. Boleh, tuan-tuan? Boleh kita ajar anak kita 3 perkara ini, tuan-tuan? Cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada Al-Quran. Boleh, tuan-tuan? InsyaAllah boleh. Tapi kalau kita sendiri tak cinta pada Allah, kita sendiri tak cinta pada Rasul, kita sendiri tak cinta pada Al-Quran, macam mana nak ajar anak kita cinta, tuan-tuan? Macam mana, tuan-tuan? Sedangkan inilah antara rahsia-rahsia kejayaan dalam didikan Rasulullah SAW. Okey, itu, tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu perkara ini. Mudah-mudahan dapat kita manfaatnya, tuan-tuan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tuan-tuan, ini saya punya slide, saya siap kat rumah lain, tuan-tuan. Keluar dekat komputer ni lain pula, tuan-tuan. Jadi jangan tak apalah Ustaz Asmi ni, tak, aku tak boleh baca tulisan ni. Ni salah komputer lah ni, tuan-tuan. Salah setting komputer ni, tuan-tuan. Jadi keluar pun tak betul. Ya, tuan-tuan, kita punya setting salah, keluar pun salah, tuan-tuan. Setting hati kita ini salah, hasilnya pun salah, tuan-tuan. Kita tak set dalam hati kita ini cinta pada Allah, cinta pada Rasul, dia tak akan keluar cinta pada Allah, cinta pada Rasul, tuan-tuan. Dan dari tonggang langgang tulisan ni, tuan-tuan. Pasal apa? Komputer ni salah setting, tuan-tuan. Bukan salah dibuatkan, salah settingnya, tuan-tuan. Saya cuba betulkan. Kalau boleh dibetulkan, kita dapat sama-sama mempelajarinya, insyaAllah. Kalau ada lah programnya, tuan-tuan, kalau tak ada programnya pun tak ada setting, tuan-tuan. Nampak macam tak ada. Dia tak ada setting lah, tuan-tuan, kan? Begitu juga, tuan-tuan. Kalau dalam hati kita langsung tak ada cinta pada Rasulullah SAW, tuan-tuan, nak set macam mana pun tak akan dapat setting, tuan-tuan. Set macam mana pun dia tak akan jadi. Macam ni tak jadi. Dah macam mana, tuan-tuan? Jadi pula kecil. Namun demikian, saya kongsilah, kongsi juga lah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tuan-tuan, sabda Rasulullah SAW, man qara al-Quran falyas'alillah bi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, hendaklah dia minta, dia mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa baca Al-Quran, hendaklah dia mohon, dia minta, dia berdoa. Doa juga, tuan-tuan. Doa juga, tuan-tuan. Ini termasuk rahsia didikan Rasulullah SAW, doa, tuan-tuan. Man qara al-Quran falyas'alillah bi. Barang siapa yang baca Quran, hendaklah dia berdoa pada Allah SWT dengan Al-Quran yang baca. Antaranya, tuan-tuan, bacalah surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu
fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Barang siapa yang membaca surah Qadar selepas dia berwudu, kemudian diiringi dengan doa, Allahumma gfirli dhanbi, ya Allah ampunkanlah bagiku dosaku, wasi'li fi dari, dan luaskanlah bagiku rumahku ini, wa barik li fi rizki, dan berkatilah bagiku rizkiku, wala tuftinni bima zawaita anni, dan jangan kau uji aku dengan kau lenyapkan sesuatu daripada aku. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang baca surah Qadar lepas dia berwudu, dan dia lepas baca doa wudu, tuan-tuan, dia baca surah Qadar seperti tadi, dan dia doa dengan doa ini, kalau dia baca surah Qadar sekali, dia akan dihimpunkan bersama dengan siddiqin. Kalau dia baca surah Qadar 2 kali, dia akan dihimpunkan bersama dengan muqarrabin, iaitu orang yang dekat dengan Allah SWT. Kalau dia baca surah Qadar 3 kali, kemudian diiringi doa ini, tuan-tuan, dia akan dibangkitkan bersama dengan para anbiya. Ini ajaran didikan Rasulullah SAW. Doa, baca Quran dan doa, baca Quran dan doa, baca Quran dan doa. Amalannya apa, tuan-tuan? Bila setiap kali lepas berwudu, kita baca doa wudu, kan tuan-tuan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, sampai akhir doa wudu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baca doa ni, tuan-tuan. Allahumma gfirli dhanbi, wasi'li fi dari, wa barik fi rizki, wa la tuftinni bima zawaita anni. Kalau ini jadi amalan hariannya, tuan-tuan, sampai dia meninggal dunia, tuan-tuan, insya-Allah, sama dia dibangkitkan bersama dengan siddiqi ataupun muqarrabi ataupun bersama dengan para anbiya, insya-Allah. Ataupun, tuan-tuan, dia berdoa setiap kali baca satu ayat, dia berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang makna ayat ini, tuan-tuan, sesungguhnya kami telah menurunkannya, iaitu Al-Quran, pada malam qadar. Berhenti daripada baca surah, daripada baca ayat, doa, ya Allah, sebagaimana Engkau turunkan Al-Quran pada malam qadar, turunkanlah juga Al-Quran ke dalam hatiku ini, ke dalam hati istriku, ke dalam hati suamiku, ke dalam hati anak-anakku, ke dalam hati setiap ahli keluargaku, agar kami cinta, kasih, sayang, suka membaca Al-Quran, cinta, kasih, sayang, suka mempelajari Quran, cinta, kasih, sayang, suka mengamalkan Al-Quran. Doa juga, tuan-tuan. Kemudian baca ayat yang kedua pula, ayat kedua dan ayat ketiga. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kau apa itu malam qadar? Malam qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Ya kan, tuan-tuan? Berhenti baca ayat, doa, ya Allah, sebagaimana Engkau telah jadikan malam qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, jadikanlah aku ini lebih baik dari 1000 hamba-hamba-Mu yang baik. Jadikanlah pasangan hidupku ini, suami atau isteri, lebih baik daripada 1000 pasangan hidup yang lain-lain. Jadikanlah anak-anakku, cucu-cucuku, zuriatku ini lebih baik dari 1000 anak-anak yang lain, 1000 cucu-cucu yang lain, 1000 zuriat yang lain. Jadikanlah keluargaku ini lebih baik daripada 1000 keluarga yang lain. Boleh tak Allah jadikan, tuan-tuan?
Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh. Macam mana? Mintalah. Dia dah berkata, ud'uni astajib lakum, berdoa padaku, aku perkenankan. Doa. Di masa yang sama kita pun berusaha jadikan diri kita lebih baik daripada 1000 orang yang baik. Jadikan isteri kita ataupun suami kita lebih baik daripada 1000 isteri-isteri dan suami-suami yang lain. Jadikan anak-anak kita lebih baik dari 1000 anak-anak yang lain. Jadikan family kita, keluarga kita lebih baik dari 1000 keluarga-keluarga yang lain. Sampai kita berdoa, kita berusaha. Sampai ayat yang keempat, kita membaca, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Yang artinya pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Kita berhenti doa, ya Allah, sebagaimana Engkau telah turunkan para malaikat-Mu pada malam Qadar, dengan izin-Mu ya Allah, dengan perintah-Mu ya Allah, untuk mereka mengurus, mengatur ya perkara-perkara urusan di dunia ini ya Allah. Turunkanlah juga malaikat-Mu ya Allah kepada diriku ini, kepada suamiku, isteriku, anak-anakku, keluargaku, untuk jadi teman-teman kami, membantu kami mengurusi urusan hidup kami. Boleh tak Allah turunkan malaikat kepada kita tuan-tuan? Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh. Sekarang ini pun ada malaikat rakib dan atid. Yang kita nak minta ni tuan-tuan, malaikat yang membantu kita pula, yang menolong kita pula tuan-tuan, mengurusi urusan hidup kita, menemani kita, menemani anak-anak kita. Sehingga digalakkan baca ayat ini, surah ini, baca doa ini, amalkan amal ini sebelum anak kita pergi sekolah, supaya anak kita ditemani oleh para malaikat. Kalau tidak, agak-agak tuan-tuan, anak-anak kita keluar rumah, siapa teman mereka tuan-tuan? Tuan-tuan, siapa teman mereka? Dalam konteks hidup kita di Singapura ini tuan-tuan, siapa agak-agak tuan-tuan teman-teman kita, teman-teman anak-anak kita tuan-tuan? Wallahu a'lam bishawab. Dekat luar sana bermacam-macam manusia tuan-tuan. Doa agar para malaikatlah yang menjadi teman anak-anak kita. Bila suami tuan puan-puan pergi kerja, agak-agak siapa teman dia? Ibu-ibu di belakang. Bila suami ibu keluar rumah pergi kerja, agak-agak siapa teman dia? Agak-agak ibu siapa teman dia? Kita pun tak tahu ya kan. Mudah-mudahan teman yang baiklah. Doakan mudah-mudahan suami kita teman oleh para malaikat. Kita pula para suami yang tinggalkan isteri kita di rumah, atau isteri kita yang pergi kerja, siapa pula teman mereka tuan-tuan? Siapa tuan-tuan? Doa mudah-mudahan yang jadi teman kita itu adalah para malaikat. Sampai yang terakhir kita berdoa, salam, kita baca tuan-tuan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, artinya selamat sejahtera malam Qadar itu hingga terbitnya fajar. Kita berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau telah selamatkan malam Qadar sehingga terbitnya fajar, selamatkanlah aku, selamatkanlah suami aku, isteri aku, anak-anak aku, keluarga aku, sehingga kami kembali menemuimu ya Allah. Bukan hanya sampai waktu fajar tuan-tuan, kalau sampai kita kembali menemui Allah Subhanahu wa taala. Adik baca Quran, doa, baca Quran, doa, baca Quran, doa, baca ayat, doa, baca ayat, doa, baca ayat, doa. Siapa yang ajar tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya menyampaikan tuan-tuan. Siapa yang didikkan tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didikkan. Saya hanya menyampaikan. Percaya tak percaya tuan-tuan? InsyaAllah siapa pun yang mengamalkan ajaran dan didikan Rasulullah SAW, dia akan percaya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Rasulullah kepada umatmu, kalau seandainya kamu cinta pada Allah, fattabi'uni, ikut aku, kata Rasulullah, ikut aku.
Yuhibbukumullah, Allah akan cinta pada kamu, Allah akan suka pada kamu, Allah akan kasih sayang pada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampunkan dosa kamu. Ikut Rasulullah, Allah akan cinta, kasih sayang pada kita, dan Allah akan ampunkan dosa kita. Ini antara didikan yang dididikkan, yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dan inilah antara rahsia kejayaan pendidikan Rasulullah SAW. Siapa pun nak ikut didikan Rasulullah SAW, insyaAllah dia akan berjaya. Sebaliknya, siapa yang tak ikut, dia tidak akan dapat kejayaan di dunia, apatah lagi di akhirat. Wallahu a'lam bishawab, tuan-tuan. Saya rasa dah sampai penghujungnya, tuan-tuan. Majlis BMT kita dengan Rasulullah SAW. Kita dengar panduan-panduan Rasulullah SAW mendidik, dan rahsia-rahsia kejayaan didikan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dapat kita fahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan kita kejayaan dunia dan juga di akhirat. Saya akhiri dengan sepotong ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Jumu'ah, yang saya dah buatkan cantik tulisannya, tuan-tuan, elok tuan-tuan, sampai dekat sistem komputer ini lain pula dia bertukar, tuan-tuan. Dah buat macam mana? Tak apalah, kita bacakan juga, tuan-tuan boleh rujuk surah Jumu'ah ayat yang kedua. Firman Allah SWT, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Dialah yang telah memutuskan dalam kalangan orang-orang yang buta huruf seorang rasul daripada kalangan mereka, yatlu alaihim, yang membacakan ke atas mereka ayatihi, ayat-ayatnya. Itu cara didikan Rasulullah, tuan-tuan. Dia bacakan Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan dia mensucikan diri mereka. Macam mana? Ajar beristighfar, ajar berzikir, ajar berwirid, ajar berselawat. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan diajarkan Alkitab itu Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sekalipun mereka dulu dalam kesesatan yang nyata, dulu para sahabat, tuan-tuan, dalam zaman jahiliyah, kejahilan, kebodohan, tetapi dengan didikan Rasulullah SAW melalui Al-Quran, hadis-hadis, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, doa dan sebagainya, tuan-tuan, mereka jadi umat yang unggul dan ulung, sampai dipuji oleh Allah SWT. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebagai umat yang dikeluarkan untuk manusia sejagat. Rom tumbang, tuan-tuan, Parsi tumbang, tuan-tuan, kerajaan Islam bangun, tuan-tuan. Sampai bila, tuan-tuan? Daripada zaman sahabat sampailah zaman kerajaan Uthmaniyah atau Ottoman, tuan-tuan. Itulah kerajaan yang terakhir tumbang, tuan-tuan. Berapa ratus tahun, tuan-tuan, bangunnya kerajaan Islam, tuan-tuan. Kerajaan Ottoman ditumbang, tuan-tuan, pada Quran ke-19. Baru dia tumbang, tuan-tuan. Ini kita nak bangkitkan semula umat Rasulullah SAW, tuan-tuan, agar menjadi umat yang unggul semula, tuan-tuan, menerajui dunia, tuan-tuan. Itu yang sepatutnya kita buat sekarang, tuan-tuan, menerajui dunia. Tapi bila mana kita tak dapat menerajui dunia, tuan-tuan, jangan sampai kita tak dapat menerajui diri kita sendiri, tuan-tuan. Jangan sampai kita tak dapat menerajui keluarga kita sendiri, tuan-tuan. Jangan sampai kita tak dapat menerajui masyarakat kita ni, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya, tuan-tuan, paling lekih lah kalau kita umat Islam tak dapat menerajui dunia, sekurang-kurangnya kita boleh menerajui diri kita. Jalan ke masjid untuk dating dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang tuan-tuan buat sekarang. Mudah-mudahan Allah berikan kita kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Mengampun dan maaf, tuan-tuan, atas segala kekurangan, ketelanjuran bahasa,
ya, kekasaran bahasa dan sebagainya, itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT menggantikan segala kelemahan tersebut dengan kekuatan, dan yang kurang itu diganti pula dengan kebaikannya, insya-Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita menutupi majlis kita dengan doa. Ya, kerana doa itu dikatakan mukhul ibadah, puncak ibadah, dan doa itu adalah antara rahsia-rahsia kejayaan pendidikan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kejayaan, bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Bukan hanya untuk diri kita sahaja, bahkan untuk seluruh umat Rasulullah SAW dan seluruh umat manusia ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua kembali ke jalan Allah SWT dan rasa cinta dan kasih kepada Allah, rasa cinta dan kasih kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang menganjurkan acara ini, tuan-tuan, acara selawat ke atas Rasulullah SAW. Saya bersiri, tuan-tuan, siri pertama, siri kedua, siri ketiga, dan insyaAllah akan datang siri-siri yang lain. Bila mana tuan-tuan mendapat iklan tentang acara-acara seperti ini, tuan-tuan, datanglah beramai-ramai. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini kita menanamkan rasa cinta dan kasih kita kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dengan itu juga tuan-tuan akan memberikan kita kejayaan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ini antara wirid-wirid, zikir-zikir, bacaan-bacaan tuan-tuan yang dididikkan, yang diajarkan secara tidak langsung oleh Rasulullah SAW untuk kita bacakan, kita didikkan hati kita supaya hati kita cinta, kasih, sayang kepada Allah, cinta, kasih, sayang kepada Rasulullah SAW. Hasbi Rabbi Jallallah. Hasbi itu bukan nama saya, tuan-tuan. Memang nama saya Hasbi, tapi yang dimaksudkan dalam doa ini, tuan-tuan, cukuplah bagiku Allah yang maha tinggi. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam hatiku melainkan Allah. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tak ada dalam hatiku melainkan nur cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disebutkan Allah. Ini kalau dapat dibacakan, diulangkan, ya, dizikirkan, didoakan, tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan hati kita diterangi oleh cahaya Allah dan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu
Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Ya Hayyu Qayyum birahmatika nastaghith. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, yang Maha berdiri dengan sendirinya, dengan rahmat-Mu kami mohon bantuan. Aslih lana syu'unana kullaha. Perbaikilah bagi kami segala urusan kami. Wala takilna ila anfusina, dan jangan kau biarkan kami tarfata ainin walaupun sekelip mata. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah kami dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kami menyerahkan diri. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dialah sebagai Tuhan dan sebaik-baik yang memberikan bantuan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada keupayaan dan tidak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana telah Kau turunkan Al-Quran pada malam Qadar, turunkanlah juga Al-Quran ke dalam hati kami. Yang kami cinta kasih sayang kepada Al-Quran, yang kami cinta kasih sayang mempelajari Al-Quran, yang kami cinta kasih sayang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana telah Kau jadikan malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang lebih baik dari 1000 hamba-hamba-Mu yang lain. Jadikanlah keluarga kami ini lebih baik daripada 1000 keluarga yang lain. Jadikanlah umat Islam ini, umat Nabi-Mu ini lebih baik daripada umat-umat yang lain. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana telah Kau perintahkan malaikat-Mu dan Kau izinkan para malaikat-Mu turun pada malam Qadar untuk mengurusi segala urusan, turunkanlah juga dengan izin-Mu ya Allah para malaikat-Mu ke atas kami, kepada diri kami, agar menjadi teman-teman kami, membantu kami mengurusi segala urusan hidup kami di dunia dan juga di akhirat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana telah Kau selamatkan malam Qadar itu sehingga terbitnya fajar, selamatkanlah kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah masyarakat kami, selamatkanlah umat ini ya Allah, sampailah kami kembali bertemu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.